Salam sejahtera kepada Prof. Lilewa. Hari ini, saya Ummul Anis binti Abdul Rahman bersama-sama rakan saya iaitu Siti Rahayu binti Samsudin akan melakukan pembentangan seminar yang bertajuk Ketidakupayaan Individu Disleksia dalam Kemahiran Asas 3M. Kemahiran asas dalam pembelajaran iaitu kemahiran 3M, membaca, menulis dan juga mengira amat penting untuk dikuasai oleh semua orang dan penguasaan seseorang dalam kemahiran tersebut mampu untuk membantu aktiviti kehidupan sehari-hari. Namun begitu, tidak semua orang dan juga tidak semua individu mampu untuk menguasai kemahiran 3M ini, iaitu membaca, menulis dan juga mengira. Ia mungkin berlaku di atas faktor-faktor yang tertentu seperti seseorang itu berada dalam kategori individu berkeperluan khas. Dan antara individu yang mempunyai masalah pembelajaran dan kemahiran 3M ini ialah individu yang mengalami disleksia. Walaupun mereka ini nampak normal pada luarannya dan sifat fizikalnya sama seperti individu normal yang lain, tetapi ketidakupayaan yang mereka hadapi ini menjadikan mereka lain daripada murid yang biasa. Oleh itu, pembentangan seminar ini adalah bertujuan untuk membincangkan tentang ketidakupayaan murid disleksia dalam akademik yang melibatkan kemahiran 3M, iaitu membaca, menulis dan juga mengira. Pertama sekali, kita lihat dahulu apa itu definisi pendidikan khas. Menurut Halahan dan Kaufman pada tahun 2006, pendidikan khas ini adalah merupakan satu program pendidikan yang disediakan bagi memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas. Dan pendidikan khas ini juga adalah merujuk kepada satu pengajaran yang dibentuk dan juga direka khas bagi memenuhi keperluan kanak-kanak yang kelainan upaya. Selain itu, Mansur pada tahun 2005 telah mendefinisikan pendidikan khas ini sebagai satu program pendidikan khas yang dilaksanakan bertujuan untuk menggalakkan perkembangan optimum seseorang individu khas sebagai seorang yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, berdikari serta menyedari potensi diri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan juga produktif. Seterusnya, kita lihat pula kepada definisi murid disleksia. Dalam bahasa Latin, dis ini bermaksud teruk, manakala leksia ini bermaksud perkataan. Jadi, Kuwana pada tahun 2009 telah mendefinisikan murid disleksia ini sebagai individu yang mempunyai masalah dalam membaca dan juga kesukaran untuk memproses sesuatu maklumat. Selain itu, menurut Drake pada tahun 1989, murid disleksia ini menunjukkan beberapa ciri, iaitu antaranya ialah kesukaran belajar berbahasa, ketidakseimbangan dan kebolehan intelektual, tidak lancar dalam membaca, tidak dapat menulis dengan baik dan juga mereka mempunyai daya tumpuan yang sangat terhad. Seterusnya, menurut Renwick pada tahun 2001, disleksia adalah merujuk kepada satu bentuk masalah kesukaran pembelajaran yang spesifik yang dimiliki oleh seseorang pelajar dalam aspek-aspek seperti membaca, menulis, mengeja dan juga mengira. Jadi secara umumnya, murid disleksia ini adalah merujuk kepada murid yang mempunyai masalah pada bahagian mentalnya, dan kita tidak dapat mengenal pasti murid disleksia ini melalui fizikal mereka kerana mereka ini mempunyai ciri-ciri fizikal yang sama dengan murid-murid normal yang lain. Lihat pula kepada definisi 3M. 3M ini adalah merujuk kepada kemahiran-kemahiran asas seperti membaca, menulis dan juga mengira. Menurut Oud pada tahun 1997, beliau menyatakan bahawa kemahiran-kemahiran asas 3M ini adalah sangat penting dan perlu dikuasai oleh setiap individu pelajar
bagi membolehkan mereka mendapat kebaikan daripada komponen dalam kurikulum pembelajaran di sekolah. Definisi kemahiran membaca. Menurut Harris dan CP pada tahun 2008, kemahiran membaca ini adalah merujuk kepada keupayaan ataupun kebolehan seseorang murid untuk mengecam bentuk visual dan menghubungkan bentuk tersebut dengan bunyi ataupun makna yang diketahui melalui pengalaman lampau sehingga murid tersebut dapat menafsirkan maksudnya. Selain itu, kemahiran membaca juga merupakan satu proses mental yang aktif serta melibatkan pengajaran yang mendapatkan makna daripada teks. Seterusnya, kita lihat pula kepada kemahiran menulis. Kemahiran menulis ini adalah merujuk kepada perbuatan ataupun tingkah laku mencatatkan kata-kata dengan huruf dengan menggunakan alat tulis ataupun melahirkan perasaan atau fikiran melalui bentuk tulisan. Kemahiran menulis ini juga merujuk kepada satu perbuatan untuk menzahirkan apa-apa yang ada dalam minda melalui media tulisan agar terhasil teks yang dapat dibaca dan juga difahami oleh individu lain. Seterusnya, kemahiran mengira. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2010, kemahiran mengira merupakan satu keupayaan pelajar untuk melakukan sesuatu operasi asas matematik dan juga memahami idea matematik yang mudah serta mereka dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Kanak-kanak disleksia yang mengalami kesukaran pembelajaran dalam kemahiran mengira ini adalah lebih dikenali sebagai diskalkulia. Untuk isi kandungan, saya telah buat satu pembacaan jurnal pendidikan yang bertajuk Simptom Disleksia Kanak-kanak Prasekolah oleh Rohati dan Syafiee. Dalam pengenalan mereka, ada satu kajian dibuat oleh Merchant 1997 dengan Smith 1999. Dia kata disleksia adalah ketidakupayaan ataupun kesukaran untuk menguasai kemahiran membaca walaupun kanak-kanak tersebut telah mendapat pendidikan yang secukupnya. Untuk Rasana 1998 pula, dia kata kanak-kanak disleksia ni boleh dikenal pasti dengan 8 ciri, iaitu kosa kata tulisan tidak seimbang, kosa kata lisan tidak seimbang, lambat dalam tindakan berlisan, lemah dalam menyusun isi barangan, lupa pada satu ketika dan hari berikutnya ataupun hari sebelumnya, kurang kemahiran mengeja, merosot dalam kelas, tidak tepat dalam bacaan. Kesan daripada ketidakupayaan ni, mereka akan rasa tertekan apabila melibatkan aktiviti ataupun melihat perkataan ataupun ayat yang panjang. Sekiranya mereka tidak didiagnos dengan lebih awal dan tidak dibantu dengan lebih awal, mereka akan ada perasaan bimbang yang melampau sehingga ia membawa perasaan bimbang tu seumur hidup dia, dan ini akan memberi kesan yang buruk kepada emosi dan emosi dia orang. Untuk bukti penyelidikan ada dua. Yang pertama ialah menurut Koordinat Kempen for Learning Disability 1997, disleksia ni dia ada kesan yang banyak terhadap pembacaan. Antaranya kanak-kanak disleksia ada memperolehi kemahiran membaca yang lambat. Sebabnya diorang tak boleh nak bezakan bentuk huruf dan bunyi huruf, dan bila digabungkan diorang tak tahu nak sebut huruf tu macam mana. Bahkan mereka memperolehi kemahiran membaca yang lambat, dan diorang tak boleh baca perkataan yang baru dan tak ada strategi untuk baca perkataan baru. Sebabnya mereka jarang jumpa perkataan baru dekat mana-mana buku yang mereka baca, dan mereka ada sifat yang takut untuk membaca dengan kuat. Sebabnya mereka tak boleh baca, menyebabkan mereka rasa apabila mereka baca tu mereka rasa apabila mereka baca tu adalah salah, menyebabkan mereka takut untuk baca dan mengelak untuk membaca apabila guru meminta mereka baca di hadapan kelas. Untuk bukti penyelidikan yang kedua, yang kajian oleh Zaliza Zubir, Mahfuzah Muhammad Daud dan Ahmad Hifzur Rahman 2014,
mereka telah mengambil 4 subjek ataupun 4 individu untuk menjalani ujian, dan kesimpulan daripada hasil ujian tersebut, keempat-empat individu itu mempunyai ciri-ciri disleksia, dan mereka telah buat kesalahan huruf sama seperti terkandung dalam teori Levinson, antaranya pembalikan huruf, penambahan huruf, pengguguran huruf, penggantian huruf serta agakan dalam menyebut perkataan. Okey, sebagai contoh subjek A. Apabila subjek A membuat ujian tersebut, pengkaji telah mendapati bahawa subjek A ni dia hanya mampu membaca 2 suku kata sahaja. Contohnya saya, itu, dia, tapi dia tak boleh baca perkataan yang lebih daripada 2 suku kata seperti berenang. Dia tak boleh. Dan dari segi kata ganda, subjek sering menggugurkan satu kata daripada kata ganda tersebut. Contohnya kata ganda labah-labah, tapi diorang gugurkan jadi satu je, labah. Contohnya kura-kura, diorang sebut kura. Kunang-kunang, sebut kunang. Okey, seterusnya subjek juga melakukan penggantian huruf ketika membaca, seperti perkataan lebih dibaca lebih. Sebabnya huruf L dengan huruf I itu nak dekat-dekat sama, jadi diorang selalu tertukar dan menggantikan huruf tu, jadi sebutan menjadi lain lah. Okey, untuk subjek B pula, pengkaji melihat bahawa subjek B dia tak dapat ingat huruf dengan perkataan, sama ada secara visual ataupun fonetik. Maksudnya diorang masih keliru dengan bentuk huruf dan bunyi huruf tersebut. Tapi subjek cuba untuk mengingat bentuk huruf, bunyi huruf dan gabungan perkataan berulang kali, sebabnya mereka sentiasa lupa. Okey, seperti huruf M dengan N menyebabkan bunyi perkataan menjadi salah dan tiada erti. Contohnya mana, tapi disebabkan subjek B dia tak ingat huruf dan bunyi huruf, M tu ditukar kepada N, mana kepada Nana. Macam tu. Jurang dalam bidang pengetahuan. Antara sebab mengapa perkara ini berlaku adalah yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang murid disleksia dalam kalangan guru. Melalui kajian yang dijalankan, iaitu kajian artikel yang bertajuk Persepsi Guru Pendidikan Khas dalam menghadapi permasalahan disleksia dalam kemahiran literasi, yang kajian menunjukkan bahawa majoriti responden yang terdiri daripada guru sekolah tidak mengetahui kaedah pengajaran yang sesuai yang boleh digunakan dalam mengajar kanak-kanak disleksia. Dan hal ini berlaku demikian kerana guru pendidikan khas ini tidak pernah mengikuti kursus mengenai kaedah pengajaran yang berkesan bagi membantu murid disleksia ini. Kajian yang dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan di daerah Jeli itu membuktikan bahawa majoriti responden tidak mempunyai pengalaman dalam mengajar pelajar disleksia. Selain itu, tidak dapat mengesan murid yang mengalami disleksia pada peringkat awal. Menurut Mahazir Muhammad Khair pada tahun 2003, beliau menyatakan bahawa kebanyakan murid yang tidak menguasai 3M ini adalah dikategorikan sebagai murid yang lemah dan perlu mengikuti kelas pemulihan. Namun begitu, ramai guru yang tidak menyedari bahawa murid tersebut berkemungkinan menghadapi masalah pembelajaran disleksia yang memerlukan pendekatan dan juga teknik pengajaran yang berbeza berbanding dengan murid-murid yang lain. Dan terdapat juga guru yang tidak mengetahui masalah pembelajaran spesifik ini secara mendalam. Mereka hanya mengetahui tentang definisi dan juga ciri-ciri umum yang ada pada kanak-kanak disleksia. Justru sebagai guru pendidikan khas, mereka perlulah didedahkan secara terperinci dan juga mendalam tentang disleksia agar bantuan yang bersesuaian
dan juga kaedah pengejaran yang berkesan dapat diberikan kepada kanak-kanak yang mengalami masalah disleksia. Akhir sekali, penggunaan alat bantu mengajar yang kurang bersesuaian. Perisian pembelajaran dalam bahasa Melayu yang berbentuk CD-ROM di pasaran hari ini lebih menumpukan kepada pengguna murid yang normal. Menurut Lani et al. Pada tahun 2004, dalam membangunkan perisian multimedia yang berkonsepkan pendidikan, elemen pengguna sasaran perisian tersebut iaitu sama ada mereka ini termasuk dalam golongan pengguna biasa atau pengguna istimewa perlulah diambil kira supaya mereka ini mendapat manfaat yang sama rata. Menurut Nur Hasbiah dan Halimah pada tahun 2003, terdapat kajian rintis yang dijalankan terhadap 2 orang guru yang mengajar pelajar disleksia di sebuah sekolah, dan guru tersebut telah menyatakan bahawa mereka tidak pernah menjumpai apatah lagi menggunakan perisian multimedia CD-ROM dalam bahasa Melayu yang dibangunkan khas untuk pelajar disleksia. Oleh itu, hal ini menyebabkan kaedah pengajaran yang diaplikasikan dalam kelas menjadi kurang efektif disebabkan oleh alat bantu mengajar yang tidak bersesuaian dan juga tidak berkesan kepada murid yang mengalami disleksia. Okey, untuk cadangan masa hadapan, guru pendidikan khas perlu didedahkan tentang pengetahuan yang mendalam terhadap kanak-kanak disleksia supaya guru dapat bantu mereka dalam pembelajaran, khususnya melibatkan kemahiran 3M, membaca, mengira, menulis. Guru boleh menghadiri sesi ceramah ataupun seminar ataupun kelas yang melibatkan pengetahuan tentang disleksia ini. Dan guru perlu tahu ketidakupayaan ataupun kelemahan kanak-kanak disleksia ni sebelum guru mengajar kanak-kanak disleksia. Seterusnya, yang kedua, guru perlu merancang sesi pengajaran dan pembelajaran dengan teliti supaya ia berkesan untuk meningkatkan keupayaan dan dalam masa yang sama dapat mengurangkan ketidakupayaan pelajar disleksia. Maksudnya, kat sini guru boleh melakukan lebih banyak intervensi dan terapi semasa mengajar pelajar disleksia dalam kelas. Okey, pelajar disleksia dia berbeza dengan pelajar normal dan berbeza dengan pelajar pendidikan, pelajar berkeperluan khas yang lain. Cara diorang belajar berbeza. Jadi, cikgu perlu bersifat kreatif dan melakukan lebih banyak intervensi, contohnya terapi bermain dengan kanak-kanak disleksia. Okey, contoh tu cara untuk ajar kanak-kanak disleksia kenal bentuk huruf. Mungkin cikgu boleh guna terapi bermain dengan menggunakan multisensory, iaitu tulis atas pasir. Itu salah satu contoh untuk meningkatkan lagi keupayaan diorang dalam mengenal huruf. Okey, untuk cadangan masa hadapan yang ketiga, pihak sekolah disarankan supaya menyediakan kelas ataupun bilik darjah yang kondusif berserta dengan kemudahan yang dinikmati oleh kelas arus perdana kepada kelas pendidikan khas terutamanya. Maksudnya kemudahan yang diterima oleh kelas arus perdana, kelas pendidikan khas pun perlu untuk menerima kemudahan yang sama sebab mereka ada hak untuk mendapat pendidikan yang sempurna. Okay, sebagai contoh, dekat kelas arus perdana ada kemudahan projektor untuk memasang video. Maka dalam kelas pendidikan khas perlu juga ada projektor untuk guru memasang video. Ini akan meningkatkan lagi minat pelajar dalam belajar sebabnya mereka tidak hanya bergantung kepada cara pembelajaran yang tradisional, dan cikgu pula boleh meningkatkan lagi daya kreativiti mereka dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, yang keempat, ibu bapa perlu melibatkan diri dalam perjumpaan PIBG
untuk mengetahui perkembangan semasa anak-anak mereka di sekolah. Maksudnya, ibu bapa kena rajin, kena bekerjasama dengan pihak sekolah untuk membantu anak-anak mereka sama ada di sekolah ataupun di rumah. Ibu bapa perlu tahu perkembangan semasa anak-anak, sama ada mereka masih pada tahap yang sama, meningkat ataupun lagi menurun. Jadi ibu bapa dengan guru perlu buat satu perjumpaan dan kena ada sesi bertukar maklumat, dan guru perlu membantu ibu bapa dan menasihati ibu bapa cara untuk membantu anak-anak mereka di rumah. Okey, kesimpulannya, disleksia bukanlah satu penyakit, tapi ia merupakan satu kecelaruan yang berlaku pada otak mereka. Disebabkan mereka mempunyai kecelaruan dalam otak mereka, maka mereka terpaksa menghadapi masalah dalam pembelajaran. Dan kita tahu disleksia mengalami masalah dalam kemahiran 3M, membaca, mengira, menulis. Malah disebabkan masalah tersebut, pencapaian akademik diorang merundum, berbeza dengan kanak-kanak yang normal. Dan tingkah laku, mereka suka bersendirian, tidak suka bergaul, dan selalu mengelakkan diri sekiranya melibatkan aktiviti membaca, mengira, menulis. Dan emosi, mereka selalu sedih, mereka selalu rasa risau sekiranya mereka tidak dapat mencapai ekspektasi ibu bapa ataupun guru terhadap diri mereka sendiri disebabkan kecelaruan yang mereka ada. Dan yang terakhir, mereka yang mempunyai disleksia boleh disembuhkan dan boleh dibantu sekiranya semua pihak memberi sokongan kepada mereka. Itu sahaja untuk kesimpulan.